Hai, selamat datang ke Story For You. Dan dalam segmen History and Crime kali ini, aku nak ceritakan seorang pembunuh yang sangat misteri. Dia juga seorang psikopat. Kalau korang nak tahu kenapa aku cakap macam tu, korang kena tengok video ni sampai habis. So, jom kita tengok fakta tentang kes ni. Pembunuh yang dimasukkan digelar Zodiac ataupun Zodiac Killer sebab identiti sebenarnya tak dapat dikenal pasti. Maksud Zodiac tu sebenarnya berkaitan dengan bintang ataupun astronomi. Aku kalau boleh tak nak masuk sangat benda ni secara mendalam maksud Zodiac tu apa. Tapi kita akan tengok apa yang dibuat oleh pembunuh ataupun si Zodiac Killer ni. Zodiac merupakan warga negara Amerika dan melakukan pembunuhan dari tahun 1960 hingga 1970-an. So 10 tahun guys dia buat pembunuhan ni. Lama kan? Pembunuhan pertama ialah pada 20 Disember 1968. Pada masa ni, Zodiac membunuh pasangan couple iaitu David Faraday dan Betty Lou Jensen yang letakkan kereta di Vallejo, California. Kedua pasangan ni ditembak berkali-kali. David ditembak di kepala, manakala Betty Lou Jensen pula ditembak di bahagian belakang badan dia. Mungkin teknologi ataupun kepakaran forensik tak canggih macam hari ni, sebab tu siapa yang bunuh kedua-dua orang ni tak dapat diketahui. Masa ni tak ada siapa yang sangka yang sebenarnya dua pembunuhan ni ialah kerja pembunuhan seorang serial killer ataupun pembunuh bersiri lah. 6 bulan lepas tu ada lagi kes macam ni berlaku lagi. Mangsa dia pun pasangan couple juga. Kali ni mangsanya ialah Michael Mageau dan Darlene Ferrin. Kedua pasangan kekasih ni ditembak dalam kereta sebanyak 5 kali oleh Zodiac. Darlene Ferrin ni mati, tapi nasib baik Michael Mageau terselamat. Bila Michael ni terselamat, dia pun bagi deskripsi orang yang nak bunuh dia tu. Pembunuh berumur lingkungan 26 tahun hingga 30 tahun, berbadan tegap dan besar, ketinggian lebih kurang 175 cm sehingga 180 cm, berambut warna sedikit coklat dan agak keriting. 1 jam selepas kejadian ni, pihak polis menerima satu panggilan. Ada seorang lelaki yang menelefon yang mengatakan dialah pembunuh dalam kes ni yang kes 6 bulan sebelumnya. Tapi lepas tu, dia letak telefon. Pada 1 Ogos 1969, ada 3 surat yang sama dihantar ke syarikat surat khabar iaitu Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicles dan The San Francisco Examiner. Penulis surat ini mengaku bunuh mangsa-mangsa tersebut dan dia ada hantar satu kod dengan simbol zodiak yang membolehkan pihak berkuasa merungkai identiti pembunuh. Kiranya dekat sini, dahlah pembunuh ni dia bunuh 3 orang, tapi dia bagi hantar pula surat dengan kod-kod dekat pihak-pihak tertentu untuk publikkan dia punya status yang dia dah bunuh orang. Tapi tak nak cakap identiti dia siapa. Dia suruh ketiga-tiga syarikat surat khabar ni untuk print surat dan kod yang dia hantar. Kalau tak, dia akan terus bunuh orang lagi. Memang psycho kan? Dah lah bunuh orang, lepas tu ada hati lagi nak main-main dengan pihak berkuasa. Kalau aku gambarkan karakter Zodiac ni, dia macam Joker, ada gila-gila sikit. Tapi Zodiac ni bukan fiction, dia adalah reality. Seminggu selepas kod-kod tu dah masuk surat khabar, ada 2 orang yang berjaya merungkai kod-kod ni. Tapi dalam kod tu, dia tak cakap pasal identiti dia. Dia ada bagi satu message yang berbunyi, "Aku suka bunuh orang sebab bunuh orang lagi seronok daripada perempuan. Yang paling best, bila aku mati, semua orang aku bunuh akan jadi hamba abdi aku. Aku takkan bagi nama aku sebab kau akan halang aku daripada kumpul hamba abdi dalam kehidupan selepas mati." Pada 27 September 1969, 2 lagi orang cuba dibunuh iaitu Brian Hartnell dan Cecilia Shepard yang tengah berpiknik dekat satu tasik oleh Zodiac. Dia memakai topeng hitam dan simbol Zodiac pada bajunya. Kedua-dua mangsa ni kena tikam berkali-kali. Brian Hartnell kena tikam 6 kali, tapi dia terselamat. Cuma sayangnya, Cecilia Shepard mati. Zodiac ada tulis satu mesej di kereta Brian yang menunjukkan tarikh ketiga-tiga kes pembunuhan. Tak habis lagi, 11 Oktober 1969, seorang pemandu teksi ditembak oleh seorang penumpang yang disyaki Zodiac. Ada saksi di tempat kejadian yang mengatakan si pembunuh sebenarnya seorang lelaki berkulit putih dan memakai cermin mata. Part ni korang kena dengar betul-betul. Tak tahulah kenapa, mungkin polis ni racist ke apa ke,
dia buat andaian yang suspek merupakan orang kulit hitam ataupun African American. Bila polis beronda jalan-jalan kat kawasan tu, dia ada nampak satu lelaki yang ada features yang sama dan dia pergi tanya dekat lelaki tu, ada nampak tak orang-orang yang mencurigakan? Walaupun orang tu deskripsi sama, pakai cermin kulit putih, tapi dia buat andaian yang suspek untuk Zodiac ni sebenarnya orang kulit hitam ataupun African American. Benda ni lah benda yang paling masalah di Amerika pada zaman tu sampai ke zaman ni. Sama je, 1960, 2020 sama juga. Racism tetap ada. Padahal saksi di tempat kejadian tu beritahu yang suspek merupakan orang kulit putih, tapi sebabkan polis buat andaian yang suspek orang kulit hitam, Zodiac terlepas. Zodiac hantar lagi surat ke pihak polis, tapi kali ni dalam mesej dia memerli pihak polis. Untuk ringkaskan, dia kata macam ni: You idiots, korang boleh je tangkap aku kat depan mata korang je. Tapi korang tak search betul-betul, salah korang lah. Sekarang, aku akan bunuh kanak-kanak. Lepas tu, keadaan memang dah tak terkawal. Pembunuhan selepas pembunuhan oleh Zodiac. Biasanya, serial killer ni akan diam sebab takut kena tangkap dengan polis ke apa kan. Dia tak naklah buat nama dia public yang dia dah bunuh orang. Tapi, untuk kes dia ni, lain sikit. Dia suka mempermainkan pihak berkuasa atau bahasa pasar dia suka menganjing lah. Lepas tu, Zodiac hantar lagi surat. Tapi kali ni, ini adalah surat terakhir daripada dia. Dalam surat ni, dia ada mengatakan yang dia dah berjaya bunuh sebanyak 37 orang dan tak ada siapa yang boleh tangkap dia. Identiti dia sampai ke hari ni tak dapat dikenal pasti. Dah bunuh-bunuh orang, tapi tak dapat dikenal pasti. Mana boleh macam tu kan? Tapi dalam kes ni, jangan risau, ada suspek dia. So sekarang kita tengok siapa suspek dalam kes ni. Suspek pertama ialah Arthur Lee Allen. Dia ni seorang kartunis untuk syarikat surat khabar San Francisco Chronicles dan dia menulis 2 buku tentang Zodiac Killer. Allen pernah beritahu keluarga yang dia nak ke satu tasik pada hari yang sama pembunuhan yang ketiga berlaku. Bila polis menyiasat rumah Allen, mereka mendapati ada bangkai haiwan dan juga pisau yang berdarah. Dia dipenjarakan sebab perlakuan seksual terhadap kanak-kanak pada 1974. Tahun yang sama, juga surat daripada Zodiac berhenti dihantar. Tapi DNA dia tak sepadan pula dengan DNA Zodiac dan tak ada bukti yang kukuh untuk kaitkan Allen ni dengan Zodiac Killer. Suspek kedua ialah Lawrence K. Dia tinggal di tempat yang sama di mana semua pembunuhan berlaku. Dia juga pernah terlihat cuba mengganggu Darlene Ferrin, iaitu mangsa pembunuhan Zodiac yang kedua. Lakaran dan rupa paras dia pun sama dengan deskripsi Zodiac Killer. Okey guys, itu saja untuk video kali ni. Korang rasa siapa sebenarnya Zodiac ataupun Zodiac Killer ni? Suspek pertama ataupun suspek kedua? Beri pendapat korang dekat ruangan komen dekat bawah. Aku pun curious nak tahu siapa identiti sebenar Zodiac Killer ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share and subscribe. Apa-apa pun, I'll see you again. Thank you for watching and thank you for listening. I'll see you again. Bye-bye.